Apa yang patut kita buat? Inilah masa. Kita tengok sekarang ni apa yang berlaku dalam hidup kita. Kita suka sangat masa kita itu, di mana masa yang sepatutnya kita masakan dia, tapi kita tidak gunakan dia. Tetapi kita bercadang ke arah masa tersebut, maka kita telah menghabiskan masa. Dan kita duduk menangisi masa yang telah lalu, tapi tetap sudah berlalu. Artinya penggunaan masa itu tak bijak. Macam mana ya? Okey. Saya beri contoh mudah. Kita bercadang nak semayang, maka kita belajar bab semayang, kita bincang bab semayang. Semayang ni perlu khusyuk, begini. Kita guna masa tu sebelum kita semayang. Terang apa hebat. Tapi itu baguslah, itu dapat manfaat. Tapi kadang-kadang kita guna masa untuk makan. Kita kata makan ni sedap, bincang. Bila bincang bab makan, bukan dapat pahala apa pun. Dia masalah perkara harus. Yang tu banyak kita bincang. Makan sedap, gini. Habis dah masa. Masa makan pula, kita tak tupu bab makan tu, bercakap begitu je habis. Habis makan balik, duk ulang kalimah sedap tu, zikir pula. Sedap makan lama dah. Sedangkan masa kalau kita guna sebelum pada tu kita manfaatkan, masa makan kita manfaatkan, lepas makan kita manfaatkan, berapa banyak kita boleh memanfaatkan. Sebab itu saya katakan, dalam masalah kemasaan, isu yang paling parah namanya kehendak. Dan kehendak ini mengambil masa yang paling panjang. Contoh, kita dengar kawan kita kata ikan patin buah sedap sangat di Temerloh, kedai Pak Usuk, sedap. Contoh, sedap. Dia pandai pula cakap jenis semangat, ceramah tu sedap. Kawan ni esok cuti, dan betulan ada 3-4 orang cuti. Syekh, semalam Ustaz Zul mari ceramah ikan patin tu sedap. Dia kata, sedap sungguh ke? Kawan ni kata, entah tak tahu, kalau tahu nak lagi. Kawan ni kata, tak saya cakap lah, saya makan atas muka bumi ni sampai ke Amerika ikan patin, sampai ke Jepun tak boleh lawan hot ni lagi. Dia puji Jack ni. Kita kata, jom kita pergi. Makanya bagi tahu makanan tu pukul 12, jadi nak sampai situ 3 jam. Kita pun pukul 9 pakat naik kereta pergi. Bawa veteran bawa kereta taklah laju, slow. Dia tak macam bawa tu, bawa jalan. Sampai nak makan, tengok orang ramai. Kita pun cari tempat duduk, dapat duduk. Sampai duduk tu boleh lega sikit, baru nak order. Baik sini. Jalan 3 jam. Sampai cari parking 10 minit. Cari tempat duduk setengah jam. Duduk minta order setengah jam. Kemudian sampai makanan tu pula, kita makan hanya 10 minit atau 15 minit. Sebab sedap capur lapar, makan sungguh cepat makan. Nak order lagi, kata tunggu sejam lagi, sebab ni baru masuk kali kedua. Allah, silap order sikit tadi. Patah nak balik pula 3 jam pula. Aktiviti yang kita cakap untuk nak makan tu 10-15 minit je. Tapi nak pergi, nak kehendak, nak pergi bincang tu sejam, 3 jam. Siapa nak order tu sejam. Tunggu pula ni setengah jam. Balik pula 3 jam. Dekat dengan 8 jam. Sekadar hanya nak guna masa makan ikan patin sedap Temerloh tu dalam masa 10 minit. Banyak tak gitu? Banyak.
Cuma sebaik-baiknya kita boleh dapat pahala. Kita niat, jom kita pergi semayang di masjid Bandar Temerloh. Kita tengok suasana masjid kat lain, macam mana pelaksanaan dan macam ada niat nak ke masjid, dapat pahala dah. Nabi kata iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjidi fashhadu lahu bil iman, dapat dah pahala. Jadi seolah-olah makan tu sejuzuk daripada tu, tak apalah. Tapi kerana tu saja, sebab itu niat adalah amat-amat penting. Tuan-tuan, bab masa ni sebenarnya menarik sangat bincang. Panjang cerita, saya syurkan bacalah buku Masa Pelihara lah. Tujuannya saya cerita semua, tuan-tuan. Cerita ulama barat, tokoh barat, tokoh timur, ulama Islam, tokoh-tokoh yang hebat, macam mana mereka jaga masa, macam mana mereka guna masa. Tuan-tuan bayangkan, Umar bin Abdul Aziz perintah 2 tahun sahaja, tapi dia telah memberi kesan kepada sejarah pemerintahan Islam sepanjang abad, sepanjang zaman. 2 tahun ni satu pilihan raya pun tak sampai hari. Macam mana dia punya good governance, macam mana dia punya time management, macam mana dia guna quality times, macam mana dia guna sistem yang dia buat itu sistem yang cukup baik, keuangannya, pembendaharaannya dan seumpamanya. Zaman dia, kalau bak harta, tak ada orang berhak nak terima zakat. Akhirnya dia buat satu polisi baru, siapa nak nikah boleh dapat duit zakat. Siapa tak nak nikah pun boleh bagi juga, tak ada orang. Kalau kita, oh Allah, tak cukup tak. Buat hari 14 Guni pun tak cukup. Ini realiti berlaku. Tadi saya hadir dekat mesyuarat TPM, isu pelang negara berkenaan dengan kos sara hidup. Saya rasa kagum bila pembentangan fakta-fakta, data-data terkini satu-satu. Segi perumahan, dari segi pemakanan, dari segi import ikan, import sayur-sayuran, kopeh, bawang, kambing, lembu, import macam-macam.